pada tahun 1870, seorang pakar bedah tentera yang bernama Friedrich von Esmark memperkenalkan kaedah batu mula ini terhadap askar-askar yang berpergi berperang. Perkataan batu mula First Aid diambil dari perkataan Esterhof yang berasal dari Prussia yang berlaku ketika peperangan Franco-Prussian, yang dengan harapan askar dapat merawat diri secara ringkas bagi mengelakkan kecederaan yang lanjut dalam peperangan. Prinsip bermaksud asal ataupun dasar sesuatu perkara yang hendak dilakukan. Jadi, prinsip pertolongan cemas dan bantu mula merupakan asas kepada sesuatu perkara yang perlu dilakukan apabila berlakunya situasi pertolongan cemas. Antara contoh-contoh prinsip pertolongan cemas dan bantu mula ialah menyelamatkan nyawa mangsa, mengurangkan kesakitan mangsa, memberikan kelegaan dan keselesaan kepada mangsa. Teknik pertama adalah teknik SAFE. Pada setiap keadaan kecemasan, lakukan teknik SAFE yang bermaksud S. Summon or shout for help. Dapatkan bantuan. Dalam kebanyakan kes, lebih daripada seorang pembantu diperlukan. A. Approach with care and assess the situation. Lakukan pendekatan dengan berhati-hati dan menilai keadaan tersebut. F. Free from danger. Bebas dari bahaya. Mangsa mesti dibebaskan dari segala bahaya atau perkara yang menimbulkan bahaya tersebut perlu dialihkan atau dibuang dengan penuh berhati-hati. E. Evaluate casualties condition dengan menilai keadaan pesakit. Teknik lain pula adalah teknik Dr. Cap, teknik untuk CPR. D stands for danger atau bahaya. Pastikan keselamatan diri sendiri dan alihkan bahaya atau mangsa sekiranya perlu. R adalah response atau tindak balas. Periksa tindak balas mangsa. Jika tidak sedar, minta bantuan dan panggil ambulans. C adalah compressions ataupun tekanan. Mulakan 30 tekanan dada dalam 1,5 hingga 2 inci diikuti dengan 2 hembusan. Tekan kuat dan laju. Ulangi CPR dengan nisbah 30:2 sehingga bantuan tiba atau mangsa pulih. A untuk airway atau pernafasan. Baringkan mangsa. Untuk membuka saluran pernafasan, dongakkan kepala dan angkat dagu mangsa. Sekali, breathing ataupun saluran pernafasan. Periksa pernafasan mangsa. Lihat, dengar dan rasa selama 10 saat. Jika mangsa tidak bernafas, berikan 2 hembusan. Teknik toe taps. Talk, observe, touch. Active movement, passive movement and skill test. Talk. Bercakap dengan mangsa adalah langkah pertama dalam menilai kecederaan. Ketahui dengan tepat apa yang berlaku ketika kecederaan itu berlaku. Tanyalah soalan seperti apa yang telah berlaku atau adakah anda merasa sakit. Observe. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah tahap kesedaran, posisi badan, saiz lokasi, bentuk, warna kulit, anak mata dan ekspresi muka. Touch. Sentuh dan rasa jika terdapat kelainan seperti ketulan, lekukan, bengkak, rasa panas dan kesakitan pada kawasan yang cedera. Active movement. Lakukan ujian fungsional pada bahagian sendi dengan memberi arahan untuk menggerakkan anggota badan yang cedera dan nilai kemampuan mangsa untuk bergerak. Passive movement. Gerakkan secara perlahan bahagian yang cedera dengan memberikan fokus kepada julat pergerakan normal. Perhatikan reaksi mangsa dan periksa jika kecederaan mengakibatkan pergerakan yang tidak stabil. Skill test. Lakukan pergerakan asas pada bahagian yang mengalami kecederaan. Sekiranya mangsa berasa sakit, perlulah membawa dia ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan. Tetapi, jika mangsa tidak berasa sakit, mangsa berkenaan boleh meneruskan aktiviti yang dilakukan sebelum kecederaan. Teknik RISE. Rest, ice, compress and elevate. Teknik RISE dapat membantu anda mengurangkan risiko kecederaan dan memulihkan bahagian yang tercedera. Rest. Rehatkan bahagian yang tercedera, berehat dalam keadaan yang selesa dan tidak menggerakkan bahagian terbabit bagi mengurangkan rasa sakit. Ice. Letakkan ais di bahagian tercedera. Ais membantu pengecutan salur darah dan ini boleh menghadkan pendarahan dan menyusutkan bengkak. Ais juga mengurangkan rasa sakit. Pression ataupun tekanan. Balut bahagian yang tercedera dengan pembalut atau bandage bagi mengelakkan bengkak. Semakin kurang bengkak, semakin kuranglah rasa sakit dan ini mempercepatkan proses penyembuhan. Jangan balut terlalu kuat. Elevation bermaksud mengangkat sedikit tinggi. Angkat bahagian yang tercedera tinggi sedikit dari paras jantung bagi mengurangkan bengkak. Anda dinasihatkan untuk melakukannya sekerap yang mungkin. Peti pertolongan cemas lebih dikenali sebagai First Aid Kit, koleksi bekalan dan peralatan perubatan yang digunakan untuk memberi rawatan perubatan bagi sebarang kecederaan kecil di tempat kejadian. Setiap peti pertolongan cemas wajib mempunyai sekurang-kurangnya 18 item seperti pembalut pelekat steril,
kain ando, bandage, surgical tape, kapas, wooden splint, lotion kuning, plaster dan sebagainya. Terselio. Definisi untuk terselio ialah sesuatu kecederaan pada sendi yang berlaku disebabkan pergerakan yang mengejut dilakukan. Kadang-kala terdapat tulang di bahagian terselio tersebut ataupun berhampiran dengannya. Oleh itu, individu adalah disarankan untuk tidak merawat kawasan terselio sendiri sebelum bantuan mula datang. Rawatan pertolongan cemas untuk terselio adalah termasuk posisikan pesakit dalam kedudukan yang selesa untuk pesakit, letakkan bahagian yang cedera dalam kedudukan tinggi bagi mengurangkan rasa sakit dan bengkak, rawat kecederaan sama seperti kaedah merawat kecederaan patah jika kurang pasti. Letakkan debahan sejuk atau pek ais pada bahagian yang terselio selama 20 minit bagi setiap 4 jam. Letakkan sokongan pada sendi dengan balutan yang kemas selepas 20 minit serta tinggikan kedudukan sendi dan rehatkan. Periksa kecederaan dengan doktor bagi rawatan lanjut. Pengsan. Pengsan merupakan suatu keadaan di mana individu hilang kesedaran disebabkan oleh pengurangan bekalan darah beroksigen ke otak. Antara gejala-gejala pengsan adalah mual, muka pucat, denyutan nadi terlalu cepat dan berpeluh sejuk. Rawatan awal untuk individu yang pengsan adalah termasuk sekiranya individu pengsan, baringkan mangsa dan letakkan kedudukan kaki ke posisi yang tinggi untuk pengaliran darah ke otak sebagai bekalan oksigen. Pakaian individu dilonggarkan. Pastikan tempat di sekeliling individu tidak sesak dan berikan bantuan udara segar dengan menggunakan kipas. Sekiranya individu sedar selepas beberapa minit, rehatkan individu tersebut sehingga selesa dengan keadaan sendiri. Jika individu masih pengsan, periksa denyutan nadi dan pernafasan serta jalankan prosedur CPR pada individu. Hubungi talian kecemasan untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Luka kecil. Rawatan pertolongan cemas membantu luka kecil untuk sembuh dengan lebih pantas dan memastikannya untuk tidak mudah dijangkiti. Ini membantu dalam membunuh kuman dan memastikan luka kecil tidak semakin teruk. Pertolongan cemas untuk mengelakkan jangkitan luka kecil. Pastikan tangan bersih sebelum atau selepas menyentuh kawasan luka. Luka dibersihkan dengan air yang mengalir, pembersih antiseptik serta cecair antiseptik campuran. Kulit di sekitar kawasan luka dikeringkan, krim antiseptik disapukan pada kawasan luka, balut luka dengan pembalut dan pastikan bantuan disalin dengan kerap untuk mengelakkan jangkitan lain. Bersihkan tangan selepas selesai. Yang pertama sekali ialah gigitan berbisa. Kebiasaannya gigitan berbisa disebabkan oleh sengatan serangga ataupun gigitan haiwan yang mempunyai bisa. Contoh haiwan yang mempunyai bisa ialah kalajengking, lebah ataupun kita panggil sebagai tebuan, laba-laba, ular, obok-obok. Apakah yang terkandung dalam bisa? Bisa merupakan toksin yang terdiri daripada protein dan substansi lain yang boleh membahayakan nyawa mangsa jika mangsa tersebut digigit oleh haiwan yang mempunyai bisa. Tenangkan mangsa, hadkan pergerakan anggota badan mangsa. Hubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan daripada pakar. Sekiranya bantuan belum tiba dan berlaku pendarahan pada luka gigitan, gunakan kain yang bersih untuk memberikan tekanan terhadap luka. Jangan menyedut ataupun memotong bahagian luka patukan ular. Cuba sehabis baik untuk kenal pasti jenis atau spesies ular yang mematuk mangsa. Buangkan sengatan menggunakan penyepit ataupun tweezers. Perlulah dicuci dengan air bersih ataupun antiseptik. Letakkan ais pada luka tersebut untuk mengurangkan rasa sakit. Hantar mangsa dalam keadaan segera ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Keracunan boleh berlaku apabila racun masuk ke dalam badan dan melebihi daripada jumlah ataupun sukatan yang sepatutnya sehingga boleh membahayakan nyawa. Rawatan pertolongan cemas pada mangsa yang mengalami keracunan ialah tenangkan mangsa dan kita sebagai orang yang membantu juga tidak boleh berada dalam keadaan panik. Longgarkan pakaian mangsa. Periksa kadar nadi dan pernafasan mangsa. Sekiranya mangsa tidak sedarkan diri, cepat-cepat berikan bantuan CPR. Kenal pasti punca-punca keracunan. Sekiranya mangsa dalam keadaan pengsan, baringkan mangsa
mangsa separuh menyarap, dapatkan bantuan lanjut dengan kadar segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Sawan, apakah yang menyebabkan sawan berlaku? Sawan berlaku disebabkan oleh cetusan aktiviti elektrik yang berlaku di dalam otak sehingga menyebabkan berlaku perubahan aktiviti ataupun tingkah laku terhadap seseorang individu. Rawatan pertolongan cemas pada mangsa ialah perlu kekal tenang dan tidak panik. Perhatikan tingkah laku mangsa semasa tempoh sawan, iaitu perhatikan gerakan anggota badan, urutan peristiwa dan tempoh masa yang berlaku. Elakkan kecederaan kepada mangsa. Betulkan posisi mangsa dalam keadaan mengiring. Jangan berikan bantuan CPR, tetapi sebaliknya tunggu sehingga sawan mangsa berhenti. Jika sawan mangsa tak berhenti, hubungi ataupun dapatkan bantuan kecemasan dengan kadar segera. Andul lengan berfungsi untuk mengampu bahagian anggota atas yang luka atau cedera, dan ini bagi mengurangkan pergerakan serta sakit anggota atas. Cara-cara untuk menggunakan anduh lengan ialah, yang pertama sekali, lengan hendaklah diletakkan pada atas kain anduh. Kemudian, bucu kain atas anduh hendaklah diletakkan pada siku lengan yang cedera. Yang ketiga, ikatan buku sila diikatkan pada atas bahu, dan kemudian bucu atas kain anduh yang diletakkan pada siku tadi boleh dipinkan atau dilipat ke bahagian dalam supaya nampak lebih kemas. Cara-cara membuat anduh kepala. Yang pertama, lipatkan sedikit kain anduh tersebut dan letakkannya pada atas dahi mangsa dan biarkan bucu atas kain anduh berada di belakang kepala. Pegang kedua ujung kain anduh dan silangkan ke belakang kepala, kemudian dibawa ke dahi dan diikat buku sila. Yang ketiga, lipat kain lebihan di belakang untuk lebih kemas. Anduh pergelangan tangan atau kaki ini juga dikenali sebagai anduh kecil. Cara untuk membuat anduh pergelangan tangan dan tapak kaki ini adalah, yang pertama, kita mestilah meletakkan tapak kaki atau tangan yang tercedera di atas kain anduh yang telah disediakan. Kemudian, tarik dan letakkan bucu bahagian atas kain anduh di atas kaki atau tangan seperti yang ditunjukkan. Seterusnya, silakan kedua-dua bucu hujung kain anduh di atas dan di bawah. Bagi pergelangan tangan, ikatan buku sila kemudiannya akan diikat pada bahagian atas pergelangan tangan. Manakala, bagi tapak kaki pula, ikatan buku sila perlulah diikat pada belakang tumit sekiranya terdapat kecederaan pada bahagian kaki. Anduh lutut merupakan anduh yang digunakan sebagai bantuan untuk kecederaan lutut. Pertama, kita perlu melipat sedikit kain anduh dan letakkannya di atas lutut yang cedera. Kemudian, tarik kedua-dua hujung kain anduh yang digunakan melintasi bahagian bawah lutut. Kemudian, ikatkan buku sila pada atas bahagian lutut. Akhir sekali, tutup ikatan tersebut dengan bucu bahagian atas kain anduh supaya kelihatan lebih kemas. Jenis balutan anduh dada ini terdiri daripada dua jenis, iaitu balutan untuk luka dada hadapan dan balutan untuk luka dada belakang. Rawatan awal dan pertolongan cemas ini wajib kita ketahui sekurang-kurangnya serba sedikit daripadanya, kerana kita tidak akan pernah tahu bila kita akan ditimpa bahaya. Bukan sahaja itu, kita juga boleh mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita tentang pertolongan cemas ini untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan seperti kes pengsan atau terselir. Maka dengan ini, kita hendaklah sentiasa berwaspada daripada sebarang bencana yang berpotensi untuk menimpa diri kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.